Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Anita binti Sukian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Batu Pahat. Hari ini kelas saya berkaitan dengan tajuk hubungan dan dasar luar Malaysia. Saya akan memastikan pelajar dapat menyatakan matlamat hubungan luar Malaysia. Yang kedua, pelajar-pelajar dapat mengetahui dan menjelaskan tentang faktor-faktor hubungan luar Malaysia. Yang ketiga, pelajar-pelajar dapat menghuraikan tentang kepentingan dasar luar Malaysia dan seterusnya menjawab sekiranya menghubung kaitkan kesan sekiranya tiada hubungan luar dengan negara-negara lain. Sekian, terima kasih. Tadi kita dah lihat tentang tayangan berkaitan dengan apa tadi? Sukan di negara-negara ASEAN. Okey, apa negara-negara ASEAN yang terlibat dalam sukan? Apa nama sukannya tu? Sukan C. Sukan C. Apa negara-negara yang terlibat dalam sukan C ni? Siapa boleh jawab? Okey, Farizil lah dulu. Indonesia, Vietnam, Singapura. China? China? Oh, salah tu. Okey, yang lain tadi betul. Okey, terima kasih Farizil. Ada yang nak tambah? Okey, Iskandar. Filipina. Okey, terima kasih Iskandar. Jadi itu antara negara yang terlibat dalam sukan C. Jadi kita lihat kat sini, Malaysia ada hubungan dengan negara-negara luar. Betul tak? Jadi dari segi hubungan luar Malaysia ni, kita ada dua jenis bentuk hubungan. Hubungan bilateral. Iaitu dari sukan bilateral ni, hubungan Malaysia dengan secara langsung dengan negara tersebut. Contohnya Malaysia ada hubungan diplomatik dengan negara mana? Adib. Malaysia ada hubungan diplomatik dengan negara mana? Indonesia. Dengan negara? Singapura, kan? Okey, itu hubungan yang dinamakan bilateral. Kemudian hubungan multilateral. Hubungan multilateral ni maksudnya penyertaan Malaysia dalam pertubuhan tertentu. Contohnya tadi ASEAN. Selain tu dalam Commonwealth lagi OIC. Jadi kita akan lihat nanti apa penting, kenapa Malaysia perlu ada hubungan dengan negara luar dan apa yang mempengaruhi Malaysia ni sehingga menyebabkan kita ada hubungan luar dengan negara-negara lain. Jadi saya akan bagikan satu aktiviti saya nak awak buat dalam kumpulan dan kita cari jawapan sama-sama. Sebelum kita bincangkan, awak cari jawapan bersama-sama dengan kawan kamu. Terus rujuk buku teks awak masing-masing. Saya bagi masa dalam 10 minit. Boleh? Boleh. Okey, tengok berkaitan dengan hubungan luar Malaysia. Dalam buku teks, kalau kita lihat. Okey, ada yang tak faham? Soalan? Okey, kemudian awak buat soalan di. Ni maksudnya Malaysia tak ada dengan kalau dengan mana-mana negara. Apa kesannya kalau Malaysia tak ada hubungan dengan mana-mana negara? Boleh juga kesan positif, boleh juga kesan negatif. Tapi lebih banyak kesan negatif lah kan? Boleh ke tak ada? Buat yang B. Faktor. Okey. Faktor sejarah. Boleh terangkan juga. Boleh. Kat situ ada kata terangkan kan. Maksudnya ada huraian, analisis. Kalau awak tak ada huraian, awak ingat faktor je boleh. Tapi pastikan ada 8 markah tu dah. Ni 5 orang kan. Seorang pun lagi buat yang C lah. Fahmi dah buat MB kan?
Ernest dah buat. C cuba Iskandar. Buat yang C tu Iskandar. Tengok tahap 2. Ni. Betul tak? Okey, betul? Okey, bagus. Okey, tu buat B. Seorang buat B. Baik. Sini. Ni ada masalah. Iskandar, Hamzi buat yang B. Tujuan dengan bukan sama kan? Kepentingan dengan tujuan sama. Samalah, matlamat. Okey, Farizi dah buat A, Fahmi cuma buat B tu, faktor. Awak buat yang C. Buat yang C. Tu pada tahap 2. Apa tahap 2? Okey, ada masalah? Ada yang tak faham? Mengapa? Ha? Mengapa dasar luar Malaysia berubah? Kenapa dia berubah daripada pro barat kepada berkecuali? Kenapa? Apa yang berlaku di atas tangga tu? Tu kan? Kurang peranan. Ya, kat situ ada 2 markah kat situ. Kemudian dia kata usahanya tu apa yang dia buat tu berkaitan dengan Zofan. Tu mengisytiharkan. Dia tu sebenarnya dendam. Tengok buku teks tu, tengok buku perenggan 1 tu kan. Dia berkaitan dengan tujuan sebab ada 3-4 markah kat situ. Campur dengan yang usaha tu, boleh dapat 8. Afif, okey. Okey, Afif buat yang A lah, Afif. Matlamat tu, dasar luar kepentingan. Bagikan. Yang buat B siapa? Soalan B, Yipeng. Jadi siapa yang jawab soalan tu? Okey dah. Ya, tapi dalam kumpulan ni awak buat yang mana? Kalau tu kata jelaskan kan? Yang ni terangkan maksudnya ada huraian, ada faktor, ada huraian dia lah. Kita tak perlu bagi semua, tak apa. Tak apa. Kalau contohnya awak nak bagi yang faktor ekonomi dengan sejarah je pun boleh. Yang penting kat situ ada 8 isi. 8. Awak ambil 2 faktor je, lepas tu berserta dengan huraian dia, dah boleh dapat 8. Kan? Awak nak ambil 3 faktor pun boleh sebab kat situ soalannya kena kata terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan dasar luar kan. Maksudnya contohnya awak bagi 3 faktor. Lepas tu campur dengan huraian sekali. Boleh dapat 8 markah. Kan? Kecuali lah kalau dia kata jelaskan faktor ekonomi dan faktor demografi. Kalau kedua benda tu tumpu pada ekonomi dan juga demografi. Tapi kat sini dia umum. Kan? Boleh tak kalau sentuh pasal perubatan kat Malaysia? Contohnya? Contohnya macam luar negara dia ada mesin yang lebih maju. Jadi apa kesannya kalau kita ada Bukan terhad. Kurang maju macam. Bidang perubatan di Bidang Malaysia? perubatan tak berkembang. Boleh? Boleh kan? Betul lah, bagus. Maksudnya kalau awak nak kasih kesan negatif, kita tak ada hubungan luar. Umpama macam awak tak ada kawan, kan? Apa yang jadi pada awak? Tak ada bantuan. Tak ada bantuan. Dari segi apa? Ekonomi. Kalau berlaku bencana apa kesannya? Bantuan tak dapat kan? Maksudnya awak boleh juga bagi yang positif dan negatif. Kalau awak tengok banyak negatif, bagi dia negatif. Betul campur pun negatif dan positif. Boleh, yang ni boleh. Yang ni sebab dia tak kata ni. Dua-dua boleh. Boleh. Okey. Soalan lain? Okey, dah siap? Okey, kita akan bincangkan dulu. Okey, soalan ini soalan 1A. Siapa boleh jawab? Okey, Arasi. Bacakan soalannya, Arasi.
Pertama, menjamin keselamatan rakyat dan negara di Malaysia. Okey, bagus. Betul ada jawapan tu pada awak? Tapi Arashi kat sini dia tak ada mulakan ayat tu dengan tu jadi masa periksa, okey dalam kelas tak apa boleh, tapi masa periksa kita kena permulaan ayat tu kena ikut soalan. Contohnya tujuan hubungan luar Malaysia adalah untuk menjamin keselamatan rakyatnya. Okey. Okey. Terusnya? Tujuan hubungan luar di Malaysia adalah untuk menjamin keselamatan rakyat dan negara di Malaysia. Okey, bagus. Selain itu, menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi di Malaysia. Okey, betul. Bahagian kedua, yang ketiga. Seterusnya, menekankan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa. Okey, dah cukup. Lain sekali menjadi warga global yang bertanggungjawab dan fokus terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. Okey, bagus. Jawapan yang tepat. Ada tak jawapan yang tu pada awak semua? Okey, betul ke? Betul. Okey, bagus. Soalan B. Soalan B, okey. Soalan B. Iskandar. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengimbalan dasar luar Malaysia. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi pengimbalan dasar luar Malaysia ialah faktor sejarah. Malaysia mempunyai hubungan perdagangan dengan China, Arab, Siam dan negara-negara di Kepulauan Melayu dijalankan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kejap, stop. Kat situ dia dapat berapa markah? 2. Dia kata tadi melalui hubungan faktor sejarah 1 markah. Kemudian adanya hubungan dengan negara-negara seperti China, Arab, Siam. Okey, betul, bagus. Jawapan lain? Ada tak yang bagi pandangan lain? Okey, jawapan lain. Okey, Iskandar. Malaysia juga masih menjalinkan hubungan diplomatik dengan British dan negara Commonwealth setelah kemerdekaan. Okey, betul, bagus. Malaysia masih menjalinkan hubungan dengan Britain walaupun setelah merdeka. Okey. Yang ketiga. Pada faktor ekonomi pula, Malaysia mengamalkan pasaran bebas dan menjalin hubungan baik dengan negara lain untuk memajukan ekonomi negara. Okey, bagus. Kejap. Kat sini dia dah dapat tadi 3. Kat sini ada lagi 2. Faktor seterusnya faktor ekonomi, iaitu dengan mengamalkan pasaran bebas. Yang ketiga ada hubungan baik dengan negara yang lain untuk kepentingan ekonomi negara. Okey, bagus. Kat situ dah dapat 6 markah. Kat sini ada lagi 2. Okey, ada lagi seterusnya? Ada sekali faktor politik pula. Malaysia sentiasa menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat serta menyokong segala resolusi yang diambil oleh PBB dalam mengekalkan keamanan dunia. Okey, bagus. Itu dah dapat 9 markah kat situ. Faktor yang seterusnya iaitu faktor politik. Tu markah yang ketujuh. Itu tadi ada hubungan dengan Palestin. Bagi menyokong dasar luar negara tersebut. Okey, bagus. Okey, terima kasih Iskandar. Ada tak yang lagi nak bagi jawapan dia? Okey, Farizil. Dasar demografi. Okey, dasar demografi. Malaysia menjalin hubungan dengan negara Islam kerana majoriti penduduk Islam. Okey, bagus. Kat situ dapat 2 markah. Faktor demografi iaitu disebabkan penduduk Malaysia beragama Islam, jadi kita ada hubungan dengan negara-negara Islam. Okey, ada lagi nak cuba jawab? Tambahan? Okey, kalau tak ada, kita masuk kepada soalan C. Soalan C. Boleh cuba soalan C? Soalan C. Okey, Benjamin. Mengapakah dasar luar Malaysia berubah pada tahap kedua iaitu dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara? Apakah usaha Malaysia dalam melaksanakannya? Okey. Disebabkan kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di Timur. Okey, kejap. Kat situ dia dapat 2 markah. Iaitu kurangnya peranan oleh AMDA dan juga kurangnya pengaruh Britain di Timur. Okey, bagus. Terusnya. Perubahan dasar ini juga disebabkan oleh pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan 2 kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China. Okey, bagus. Kat situ dah dapat 4 markah. Itu disebabkan pergolakan yang berlaku di mana? Vietnam.
Dan yang melibatkan dua kuasa besar Amerika Syarikat dan China. Okey. Sekejap Benjamin. Ada tak yang nak sambung jawapan Benjamin? Benjamin dah bagikan tentang kenapa Malaysia amalkan dasar berbaik-baik. Tapi apa usaha Malaysia? Apa usaha Malaysia dalam melakukan amalan tersebut? Boleh cuba jawab? Boleh cuba jawab? Okey. Nausian. Beberapa usaha telah dilakukan seperti mengistilahkan konsep zon aman, bebas dan berkecuali. Okey, bagus. Kejap. Tuition. Tadi sambungan daripada jawapan Benjamin tadi kan. Usahanya iaitu mengisytiharkan konsep zon aman, bebas dan berkecuali ataupun ZOP-FAN. Okey, jawapan seterusnya. Malaysia juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara berpahaman. Okey, bagus. Dapat tadi? Menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara komunis. Ada contoh tak? Ada. Contoh negara yang berpahaman adalah China, Jerman, Timor, Korea Utara, Vietnam, Utara dan Mongolia. Okey, bagus. Contohnya seperti China dan Korea Utara. Bagi contoh satu pun dah memadai untuk awak dapat markah. Okey. Ada lagi jawapan seterusnya. Malaysia juga berjalin persahabatan dengan semua negara, khususnya dengan negara yang jelas dapat dilihat bila Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1936. Okey, mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam. Dengan negara Vietnam untuk mengatasi masalah pelarian Vietnam di Malaysia. Okey, bagus. Terima kasih, Rishan. Okey, dapat tadi jawapan tu semua? Okey, dan lah soalan yang keempat, soalan kebat, soalan D. Soalan D, siapa nak cuba jawab? Okey. Anas. Kalau pendapat saya, sekiranya Malaysia menetap itu negara yang tiada hubungan dengan negara-negara lain, teknologi Malaysia tidak dapat berkembang. Teknologi Malaysia tidak dapat berkembang. Okey, betul, bagus. Kerana Malaysia tidak dapat menukarkan teknologi dengan negara lain. Kerana Malaysia tidak dapat Menukar teknologi. bertukar teknologi dengan negara yang lain. Kat situ dia dah ada huraian kan. Dapat 2 markah. Okey, ada pendapat lain? Selain itu, pasaran Malaysia juga akan berkurang. Pasaran luar Malaysia akan berkurangan. Okey. Betul? Kerana Bagus. barangan tempatan tidak dapat diekspor ke luar negara. Okey, kerana barangan buatan Malaysia tidak dapat diekspor ke luar negara. Okey, bagus. Kat sudah 4 markah. Lagi? Ada lagi? Seterusnya, sektor pelancongan Malaysia juga tidak dapat berkembang. Kerana pelancong tidak dapat lalu untuk mengenali Malaysia. Okey, sektor pelancongan negara tidak dapat berkembang. Kerana masyarakat luar tidak mengenali Malaysia. Kat situ awak dah dapat 6 markah. Malaysia tidak dikenali apabila tak ada hubungan dengan negara yang lain. Ada lagi Anas, Edwin? Tiada negara akan memberi bantuan kepada Malaysia. Okey. Bila mengalami masalah, contohnya berlaku kemarau atau banjir. Okey, Malaysia tidak mendapat bantuan daripada negara-negara luar sekiranya berlakunya bencana ke atas negara kita. Okey, bagus. Terima kasih. Ada tak yang nak bagi pendapat lain? Kenapa, apa kesannya kalau Malaysia ni tak ada hubungan dengan negara luar? Ada bagi, boleh bagi kesan positif? Kesan positif ni apa agaknya? Itu kesan negatif. Apa dia? Okey. Okey, dapat mengelakkan daripada merebaknya wabak penyakit dari luar. Tu kesan positif lah. Sebab kita tak ada hubungan dengan luar kan. Jadi penyakit berjangkit tu tidak mudah sampai ke negara kita. Contohnya seperti COVID-19. Ada lagi tak? Apa kesan positifnya? Apa dia? Okey. Hamzi. Kurang berlaku perselisihan antara Malaysia dan negara luar. Okey, dapat mengurangkan risiko berlakunya pergolakan antara Malaysia dengan negara luar. Okey, betul jawapan tu?
Tu kesan positif lah kan, sebab kita tak ada hubungan dengan luar. Macam mana kita nak ada konflik kan? Okey, seterusnya. Okey, Adib. Memberi peluang pekerjaan kepada warga negara. Okey, peluang pekerjaan akan lebih ditumpukan kepada warga negara Malaysia. Tak perlu bersaing dengan pekerja asing. Okey, bagus. Jadi itu antara jawapan-jawapan yang boleh awak beri kalau berkaitan dengan soalan ramalan ataupun soalan yang kita tak jangkakan. Apa-apa saja jawapan boleh awak bagi asalkan logik lah. Faham? Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Tahniah sebab kebanyakan semua jawapan awak tu betul dan awak boleh memberikan idea yang bernas untuk menjawab soalan kebat. Jadi kalau soalan seperti ini soalan hubungan luar ni, soalan kebatnya mungkin dia akan tanya juga dengan berkaitan dengan perkara-perkara yang lain lah. Okey, jadi sebagai kesimpulan untuk hari ini, kita dah mengetahui bahawa hubungan antara Malaysia dengan luar ni amat penting ke tak penting? Penting kan? Penting supaya apa yang berlaku kalau negara kita ada hubungan luar ni? Siapa nak cakap ni? Okey, Saiful. Kenapa awak kata penting hubungan luar? Ekonomi akan bertambah baik. Antaranya ekonomi Malaysia akan bertambah baik, akan semakin berkembang. Jadi dekat sini dari segi hubungan luar, kita perlu hubungan luar, kita kena berkawan dengan orang luar. Negara kita juga kena ada hubungan dengan negara luar supaya kita mendapat kesan baiknya tu. Sebenarnya banyak kesan baik kalau kita ada hubungan dengan negara luar. Macam kita juga kan, kalau kita seorang diri, kita tak ada kawan, macam kera sumbang, betul tak? Jadi kita tak ada ilmu tu tak luas, tapi kalau kita ada hubungan dengan negara lain atau kita ada kawan lain, ilmu kita tu akan lebih mendalam lah. Kita akan dapat banyak ilmu, pengetahuan dan juga kemajuan. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.